صالح الدجال الشهير المنفاق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكر مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال خلق الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين يا معلم وحكمة علمي. رب ألزم ونخلص لك وأخرج من النصير واجعل من الجنة النصيرا قدمني إلى كبر من ذلك كله. Itu mabadi dia Mak Lim. Belum. Mabadi 10. Muka surat 2 6 baris daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun di antara pada logan yang safa artinya bersih, jernih dan juga hening, satu daripada najis dan juga kotor yang hissi dan juga maknawi. Bermula di antara makna tasawuf pada istilah ilahiyah di antara nahul basyariyati wa taddirul ilahiyah, yakni menghilangkan diri akan perangai yang dibangsakan akan dia kepada manusia dan dipakai akan segala perangai yang dibangsakan akan dia akan perangai kepada segala malaikat dan disunyikan dan dihalkan dan disunyikan. Hal artinya disucikan akan zat Allah Ta'ala daripada barang yang memberi cedera akan ketuhanan. Jumpa. Saya dah baca sampai bawah. Baik, sebelum kita bahagikan di antara lebih jauh, dia bahagikan di antara mabadi dulu. Di antara hal keadaan bagaimana sumber di antara ilmu ni dalam keadaan nak diambil. Daripada mana dan siapa penaja dia, daripada mana dan apa tujuan daripada belajar pada ilmu ni, semuanya dia akan ceritakan pada muqaddimah. Adapun di antara perkataan tasawuf diambil dari perkataan as-safa artinya jernih. Diambil di antara jernih, hal keadaan jernih yang kita boleh nampak di antara di dalam dia. Bukan diletakkan di antara as-safa itu dikatakan bersih. Bersih sekadar seperti mana air susu dia nampak putih tapi dalam orang tak tahu ada batu tak ada batu. Orang nampak air batu dalam air susu dalam cawan tu nampak bersih. Tapi dalam dia orang tak tahu ada paku karat ke ada apa ke orang tak tahu. Sebab itu as-safa artinya jernih dalam keadaan supaya hati ni jernih. Boleh nampak di antara kekotoran-kekotoran yang ada di dalam. Itu tujuan di antara ilmu tasawuf nak menyucikan hati manusia. Kadang-kadang manusia dalam keadaan diletakkan di antara pada zahirnya nampak dalam keadaan suci. Tapi batinnya dalam keadaan kotor. Kadang-kadang di antara orang yang rajin juga beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi orang juga yang sama rajin berjumpa kepada ahli tilik dan kepada tukang bomoh. Orang yang rajin juga dalam keadaan ibadat dan berzikir kepada Allah. Orang yang sama juga rajin dalam keadaan mengumpat dan mencaci. Orang yang hal keadaan rajin juga beribadat nampak bersih dengan seluruh pakaian jubah dan serbannya, tapi hakikatnya hatinya masih lagi ada sifat berdengki, hatinya masih ada lagi sifat membesarkan diri, hatinya masih ada lagi sifat di antara hal keadaan bongkak, yakni hal keadaan sombong, hal keadaan masyarakat. Maka dia nak jernihkan hati ini daripada segala daripada antara akdar kekeruhan-kekeruhan ini supaya di antara manusia bila angkat cermin, angkat saja takbir, maka jernih cermin, bersih cermin hatinya dalam menilik tajalli bagi al-haq ketuhanan. Maka dengan sebab itu dalam keadaan kita nak kena bersihkan betul-betul. Bersih yang pertama daripada segala dosa-dosa yang zahir. Yang kedua dosa zahir seperti zina, seperti liwat, judi, arak dan sebagainya. Adapun yang kedua dosa batin, yakni riak, takabur, ujub, sum'ah, hasad, dengki. Adapun dosa yang ketiga, yakni lintasan dan cita-cita yang lain daripada Allah. Maksudnya bagi orang yang dah sampai satu maqam, bila mana dalam keadaan orang yang sampai dia kepada khususan dengan Allah, hal keadaan tenggelam dia dalam mengikuti Allah. Kalau ada sesuatu cita-cita yang lain daripada Allah dan lintasan yang lain daripada Allah, maka hal keadaan batal jalan kerohanian dia. Ada manusia dia melakukan ibadat fikirkan dalam keadaan sebab dia takut mati. Ada orang tua, ada di antara manusia yang dalam keadaan semayang sebab dalam keadaan dia rasa dia dah tua. Ada manusia yang semayang yang niat dia kerana nak mendapatkan syurga. Ada manusia yang semayang kerana niat dia minta Allah jauhkan daripada neraka dan daripada azab kubur. Bukan di antara ibadat yang dibuat itu semata-mata dia nak tuntut bagi redha dan suka Tuhan itu sendiri. Maka dengan sebab itu kata Rabi'atul Adawiyah rahimahullah ta'ala anhu. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Andainya hal keadaan ya Allah aku beribadat ini untuk mendapatkan syurga, maka tutuplah syurga engkau dan haramkan aku masuk. Andainya di antara aku semayang aku beribadat ini kerana takutkan kepada neraka engkau, maka lemparkanlah aku wahai Tuhan.
Tetapi aku ibadat bukan kerana hendakkan syurga, bukan kerana nakkan neraka, bukan takut pada neraka, tetapi aku ibadat kerana nak menuntut bagi suka dan redha Engkau, wahai Tuhan. Yang ni yang muntaha, yang paling tinggi lah. Dia ibarat kata begini bang, kalau abang ada anak, dia balik daripada Kuala Lumpur, dia tolong bersihkan kebun. Dah bersihkan kebun gedebak-gedebuk, dia pun cakap, kalau boleh ya salin nama kebun ni dengan nama saya. Lalu kita pun sayangkan anak kita, salin nama. Bila dia dah dapat nama dia, kebun tu nama dia, dah tak balik-balik lagi. Maka nampak di antara keikhlasan. Adakah selama ini dia membersihkan kebun, dia berkhidmat kepada kita sebagai seorang ayah kerana dia redha kerana nak tuntut redha ayah dia, nak tuntut suka ayah dia. Tapi tidak, rupa dia nakkan harta ayah dia. Dia nakkan nikmat ayah dia yang bernama tanah, geran tanah itu tadi. Maka hal keadaan ini niat walaupun dalam hukum syarak dia masih betul. Ada orang ibadat nakkan syurga, betul, niat tu boleh pakai. Ada orang beribadat kerana takutkan neraka, yang ini lebih baik daripada yang tadi. Yang ini pun betul, boleh diterima. Tetapi yang mana yang pada khalis, yakni paling bersih liwajhillah kerana menuntut bagi wajah Allah, yakni redha Allah, yakni hal keadaan golongan yang beribadat bukan mengharapkan sesuatu daripada ganjaran syurga dan minta jauh daripada neraka, bahkan dimintakan pada ketika itu hal keadaan supaya Allah suka kepada dia dan Allah redha kepada dia. Yang ini nak kena mujahadah dia banyak tahun. Bukan kecil-kecil, ada wali yang tak tidur 40 malam gunakan waktu isyak punya semayang, air semayang sampai ke subuh, 40 tahun. Dia angkat air semayang waktu isyak tu, pakai air semayang tu sampai subuh. Nisbah wali tu 40 tahun, dia tak pernah tidur. Asy-Syaikh Junaid Al-Baghdadi, pengasas, pengantar bagi di antara perjalanan kaedah-kaedah ilmu ni. Maka itu tujuan ilmu tasawuf, makna daripada hal keadaan lughah dia, hal keadaan nak menjernihkan hati. Biar apa pun di antara yang berlaku atas dunia ni, pandang seluruhnya berlaku dengan kehendak Allah. Yang baik itu datang, hal keadaan Allah datangkan keburukan bagi kita adalah ujian datang daripada Allah. Dan Allah datangkan kebaikan bagi kita merupakan ihsan Allah ke atas diri kita. Nisbah di antara orang yang hati jernih ni dalam keadaan dia tak memandang yang lain, melainkan dipandang adalah Allah. Hal keadaan kau buat baik pada dia pun dia tak pandang, hal keadaan dia pandang itu urusan Allah. Orang buat jahat dekat dia pun dia pandang itu adalah urusan dan ujian daripada Allah. Nak jadi macam ini. Orang kalau kebal macam ni senang masuk kubur. Bila dia dapat duit 1 juta, hati dia tak tergugat semayang dia dengan Tuhan. Hatta kalau duit dia hilang 2 juta pun, hati dia tak tergugat hubungan dengan Tuhan. Bila hati dah jernih, dah kebal macam ini, orang ni biasa boleh jadi wali. Faham? Bukan dapat duit dia punya syukur melambung-lambung, hilang duit dia termenung sampai cari dalam sembahyang. Yang ini tak pakai, yang ini dia kosong, tak pakai lagi. Kalau hati itu didatangkan nikmat, dia rasa gembira. Bila didatangkan dengan bala, dia rasa duka. Belum lagi orang yang dikatakan jernih hati, dia layak menerima ilmu tasawuf ini untuk menuju dan menyerahkan seluruh diri dia pasrah dengan keakuan, dengan ketuhanan Allah. Pasal kalau orang yang nak jadi baik, nak jadi kekasih Tuhan, dia jarang dia boleh jumpa jalan senang. Sebab tu dia mesti jumpa al-ba'sa'i wad-dharra'i wa zulzilu hatta yaqulu rasul, hatta yaqulu rasul wallazina amanu mata nasrullah. Dia nakkan orang kejaran macam ini. Allah Ta'ala kata, ahasiban nas, adakah manusia bersangka-sangka dia, an yutraku an yaqulu amanna. Hal keadaan Allah nak biarkan begitu saja kalau dia mengatakan aku beriman kepada Allah. Wa hum la yuftanun, sedangkan dia belum didatangkan ujian. Nabi Muhammad ni benar ada cerita dia gembira? Ada. Nabi Ibrahim ni mana ada cerita dia gembira? Nabi Musa ni mana ada cerita dia gembira? Sampai dia nak ketawa pun gigi tak nampak, sekadar besarkan mulut dia saja. Itulah Rasulullah. Daripada kecil Allah belum lagi dia lahir, bapa dia Allah dah ambil. Bila dia lahir pula bau sedap-sedap bermain dengan ibu 6 tahun, mak dia pula Allah ambil. Bersandar dekat datuk dia baru nak naik peringkat gendah, ketika itu datuk dia pula Allah ambil. Bersandar pada pak saudara dan juga isterinya yang bernama Khadijah, Allah wafatkan, matikan di antara, wafatkan Khadijah, matikan Abu Talib serentak dalam tahun yang sama. Kemudian Muhammad hal keadaan dibukakan pada alam yang gaib. Ditunjukkan malaikat yang asal, malaikat Jibril yang menggerunkan hingga dalam keadaan menggeletar batang tubuh Muhammad lalu balik berselimut. Jibril datang sampai ke rumah hal keadaan mencari Muhammad. Kemudian hal keadaan kafir lagi membuatkan lagi ugutan. Siapa yang dapat membunuh Muhammad dapat ganjaran 100 ekor unta. Ini kehidupan orang yang nak bergelar sebagai Habibullah. Orang yang nak gelar sebagai Habib, yakni kekasih Allah.
Adam itu digelarkan sebagai Safiyullah, kesucian dia. Adapun Nabi Ibrahim Nabi Musa digelarkan sebagai Kalimullah, juru bicara Tuhan. Adapun dikatakan Ibrahim itu Khalilullah, teman Allah. Adapun di antara Nabi Isa digelarkan sebagai Ruhullah. Adapun Nabi Muhammad digelarkan dia sebagai Habibullah. Kalau seandainya manusia itu kalau dalam kehidupan dia dalam tempoh 40 hari dia tidak didatangkan ujian, yakni hidup dia senang, sentiasa senang, kemudian tidak didatangkan ujian dia dengan penyakit, kemudian tak didatangkan dia pula kekurangan dari segi harta, maka kata Al-Umar Al-Hariri rahimahullah ta'ala, barang siapa dalam masa 40 hari tidak ada apa-apa ujian datang daripada Allah, maka orang itu ditilik oleh Allah dalam keadaan berdosa dalam 40 hari itu. Sebab itu sakit yang Tuhan kasih itu tanda sayang. Kurangnya harta itu tanda sayang. Kebun yang tak menjadi itu tanda sayang. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Hal keadaan kami ujikan akan sekalian kamu dengan ketakutan. Walju' dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwal, dan segala harta semakin lama semakin berkurangan. Wal anfusi was samarat, dan juga pada keadaan kepegangan diri mereka, dan juga hal keadaan kepada di antara dan juga pokok buah-buahan mereka tidak menjadi. Ini saja-saja tak ada Tuhan letakkan ujian bagi orang-orang yang nak diangkat darjat. Apabila Allah datangkan nikmat, macam mana hati dia berkata tentang Tuhan? Apabila Allah datangkan penyakit, bala, musibah, apa kata hati dia dengan Tuhan? Inilah di antara kaedah nak ditarbiahkan manusia. Rasulullah SAW satu ketika dia duduk di hadapan Baitullah, maka datanglah Jibril alaihissalam. Ya Muhammad, perintah daripada Tuhan, tunjuklah mana-mana bukit yang ada di keliling kamu ini untuk ditukarkan menjadi emas supaya dapat kamu gunakan belanja harian, kata Jibril. Maka jawab baginda Rasulullah SAW, tidak wahai Jibril, sekadar hari ini berpadalah apa yang Tuhan berikan kepadaku. Sehari aku makan, 3 hari aku tak makan. Sehari aku makan, 3 hari aku tak makan. Kenapa wahai Jibril? Kerana 1 hari aku makan, Allah mengajar aku cara bersyukur. 3 hari aku tak makan, 3 hari Allah mengajar aku bagaimana cara bersabar. Bahawa hidup ini merupakan pentas dalam ujian syukur dan sabar saja. Ya, siapa yang letakkan syukur dia habis. Kalaulah orang fiqah lah, budak-budak tadikah ni, dia makan-makan dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Takkan kita dah tua-tua pun nak baca doa tu, carilah panjang-panjang sikit. Pasal makan pun dah makin lama makin banyak, takkan doa pakai doa budak pasti, budak tadikah lagi lebih. Cari doa yang panjang-panjang sikit. Bila tak ada kata itu budak yang makan, dia minta Allah berkati akan rezeki. Kita yang dah tua ni cara makan dia tak sama. Bila kita makan ni kita pegang pada ayat Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tak ada nikmat ini melainkan datang daripada Allah. Maka ambil rezeki itu dan makan. Kerana apa dia makan? Kerana meraihkan yang ini hantaran dan pemberian daripada Allah. Maka lalu apakah di antara nikmat rezeki yang paling tinggi cara syukur kepada Tuhan? Dia tidak mengiktiraf rezeki ini datang daripada mana-mana makhluk. Wa ma bikum min ni'matin mutlak. Dia akan mengatakan fa minallah, dia datang daripada Allah. Faham banget? Kadang-kadang abang cari hari ini kalau kerja dapat rakanlah ni 7-80 ringgit. Abang kata rezeki abang simpan. Tiba-tiba anak kata, ya cikgu minta duit IPPI Beijing. Maka keluarlah rezeki itu daripada kocek tuan-tuan. Tuan-tuan kata hari ini 50 ringgit duit tuan-tuan dapat. Tiba-tiba bini mengatakan, bang beras dah habis, lalu dibelikan beras. Rezeki yang 50 ringgit tadi dipecahkan kepada seluruh ahli keluarga untuk beli beras. Ada kala hari ini tuan-tuan kata dapat 50 ringgit duit rezeki tuan-tuan. Balik-balik naik motor daki bukit, dia punya sprocket dah habis, dia punya rantai pun dah habis. Tiba-tiba tak boleh berjalan, pergi tukar, set habis dekat 50 ringgit. Kita bukan meletakkan yang dikatakan rezeki barang yang telah kita telan. Yang dikatakan rezeki baju yang buruk di tangan kita. Yang katakan mana rezeki kasut kita, kasut yang kita pakai dan putus di kaki kita. Kasut baru yang dekat masjid tu belum tentu yang kau bawa semayang tadi belum tentu. Kok balik kan dirembat kaki yang tak sekolah sekarang habis. Baru beli petang tadi orang dah rembat. Menandakan barang tu belum lagi rezeki kita. Maka ini di antara kaedah tasawuf yang dia nak mengajak manusia bahawa tidak ada urusan atas dunia ini melainkan mesti bermuamalah dengan Tuhan.
Ini kitab tasawuf. Tujuan dia lah. Kitab ni dia ada parit sikit. Maka tujuan dia dalam keadaan nak menjernihkan akan hati. Seperti mana hening sesuatu daripada najis yang kotor, yang hissi. Hal hissi yang nampak, yang maknawi yang tak nampak. Bermula pada istilah makna tasawuf, nahnul wahsyab basyariyati wa tajridul ilahiyati. Artinya menghilangkan diri akan perangai yang dibangsakan kepada manusia. Manusia ni punya perangai apa dia? Yang pertama, dia ada bernafsu. Nafsu di antara manusia ni tuan-tuan, dia merupakan kacokan. Yang pertama, di antara batinnya roh dijadikan daripada cahaya seperti mana para malaikat. Adapun jasad dia dijadikan daripada 4 anasir, air, api, angin dan tanah. Lalu diciptanya bentuk tubuh badan, maka dimasukkan roh ke dalam jasad. Maka orang tanya kita, apa tujuan matlamat hidup ini? Jawab dia, matlamat hidup ini ialah hantaran roh yang dihantarkan ke sangkar jasad, yang diberi peluang kepada roh untuk melakukan ibadat hal keadaan selagi mana nyawa dikandung jasad, dikandung badan. Bila nyawa yang dikandung badan, maka habis tertutuplah peluang bagi roh dan hati untuk beramal kepada Allah Ta'ala. Dia mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kepada Allah kita kembali adalah perkataan roh. Bukan perkataan jasad. Jasad kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kamu sekalian daripada Adam dan Adam dicipta daripada tanah, dan kamu kembali balik kepada tanah. Tak ke mana dia? Nampak? Maka dengan sebab itu tujuan daripada makna istilah dia nak bagi tahu, nak hilangkan sifat kemanusiaan. Dalam badan kita ni, jasad ini tercipta daripada 4 anasir, air, api, angin, tanah. Dia juga dalam keadaan tak serubah di antara seperti buatan yang dicipta pada makhluk yang lain. Kalau tak ada kata pada tubuh badan manusia ni ada nafsu, pada makhluk yang lain bernama binatang dia juga ada nafsu. Binatang kalau orang manusia kalau lapar dia cari makanan. Binatang pun kalau lapar dia cari makanan. Kambing kalau letih pun dia mengantuk, dia tidur. Manusia pun kalau letih dia mengantuk, dia tidur. Kambing jantan pun tak boleh, manusia tak boleh tengok orang perempuan, lelaki tak boleh tengok perempuan. Kambing jantan pun tak boleh tengok kambing betina. Seluruh sekadar naluri dalam peringkat jasad ini hal keadaan maklum, dia menyamai pada makhluk yang lain. Cuma membezakan antara kita dengan binatang itu dinamakan dia roh. Membezakan kita dengan binatang itu dinamakan akal. Yang membezakan kita dengan binatang itu dinamakan hati. Hati, roh dan akal adalah nisbah benda yang satu, berlainan pada makna. Nisbah benda yang satu, berlainan pada nama. Maka dengan sebab itu, manusia ini kalau dipahamkan di antara dalam firman Allah Ta'ala dalam ayat yang pertama surah Mulk, apa kata dia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang menjadikan di antara kehidupan dan kematian bagi menguji sekalian kamu, siapakah yang bersebaik-baik amalan. Sebab apa dikatakan ujian? Sebelah kanan kita ditaruhkan nafsu, sebelah kiri kita ditaruhkan bahagian hati dan roh. Maka apabila datang ilham sesuatu daripada Allah, maka rohani di antara roh dan hati akan memikirkan tentang kebaikan. Yang ini akan memikirkan tentang kelazatan dan kenafsuan. Akhirnya merentaplah di antara kekuatan hati manusia yang mana nak lakukan ataupun tidak. Semua datang daripada Allah, diturun pada akal. Akal akan menapis benda yang baik pada ketika itu dan diturunkan kepada hati. Tiba dekat hati, hati yang menentukan sama ada nak buat ataupun tidak. Orang tua-tua macam kita ni, macam kita, pukul 3 pagi, 4 pagi bangun kencing, kita dah terasa dah. Teringatkan ustaz-ustaz cakap dekat masjid. Ingatlah kata Nabi, seingatlah hai umat aku bahawa kubur itu terlalu gelap, penerangnya adalah tahajud dan qiyamul lail. Kubur itu terlalu gelap, maka yang menerangkannya adalah qiyamul lail, yakni bangun di tengah-tengah malam. Lalu kita bangun, kita pun kencing. Dah lepas kencing-kencing tu teringatkan cerita hadis ni. Maka hati berbalik-balik. Nak buat ke tidak nak buat? Kata rohani, yakni roh bahagian kiri kata, hati kata, buatlah, kita ni dah tua, kuburkan gelap, terangkanlah dengan tahajud. Maka jawab pula oleh nafsu pada ketika tu, baik kau tidur, besok kau kerja, nak cari nafkah hukum dia wajib, dalam keadaan sembahyang tahajud hukum dia sunat. Ikut perlawanan. Semua orang ada saka ni tau. Saka ni. Ni saka Tuhanan tau. Bila dah pergi rumah orang kenduri kahwin, 2-3 rumah,
dah makan 2-3 pinggan, air batu 2-3 gelas, perut dah boncet, pusat pun dah rata, dah tak nampak. Tiba-tiba mata dah tangkap lentok. Bilal pula menjerit kat masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka berkatalah, bergaduhlah dua ahli parlimen, syaitan antara nafsu dengan hati. Nak pergi ke tidak masjid? Nafsu kata letih, mengantuk. Kau nak semayang biar betul-betul, ni tengah mengantuk, tak elok. Yang elok dia pula kata akan jawab, pergi semayang berjemaah dapat 27. Yang jahat ni pula jawab, kata dia. Yang jahat ni pula jawab, betul. Kau semayang pun sekarang pergi semata-mata dalam keadaan nak jaga semayang, semata-mata nak gebukkan pahala je, bukan kerana Allah pun kan, salah juga. Dia hujah lagi. Sampai bila-bila dia ada. Selagi kau tak mati, dia bercakap, dia 2 ekor ni, 2 orang. Dia tetap dia ada. Paling kuat dia bercakap waktu subuh. Salatu khairun minan naum. Dia kata, pergi subuh, semayang berjemaah pagi-pagi bagus. Yang seorang ni pula kata, yang sebelah kanan kata apa dia? Mengantuk, begini-gini. Tak apalah, tidur dulu kan semayang berjemaah dengan bini. Tak kisah. Dia bagi pula hujah lagi. Semua orang ada jawapan. Antara orang ada ilmu, dia pandai jawab. Orang ada kekuatan iman, dia pandai lawan. Kalau orang ada kecekalan hati, dia akan bangkit, dia akan bongkok. Kalau orang tanya, dia katakan orang yang nak bertemu dia dengan Allah, dia apa dia? Apa perkataan dia? Wanahan nafsa anil hawa. Syarat bagi orang yang nak mendapat mardatillah, yang nak bertemu dia dengan Allah, wanahan nafsa anil hawa, dia menahankan nafsu dan mengikut daripada kehendak nafsu dia. Itu syarat dia lah. Kalau tak boleh ikut di antara lawan pada kehendak nafsu, siapa yang nak jadi kekasih Allah, siapa yang nak jernih dalam menilik hubungan dengan Allah, siapa nak mengasakan setiap ibadat dia mengasakan keasyikan dan kelezatan bersama Allah, maka buang, kosongkan hati itu masih Allah, barang yang selain daripada Allah, jadilah kamu sebagai pembangkang bagi nafsu kamu. Orang tanya, kenapa semayang ni malam boleh mengantuk? Kenapa semayang malam ni tak boleh fokus? Makan. Kenapa tengah bangun tengah semayang malam-malam ni tiba-tiba dia khayal, terlebih tidur 11 siang? Kenapa dalam keadaan nak bangun semayang banyak-banyak dia jadi malas? Hal keadaan banyak angan-angan yang lain daripada Allah. Ini sepir ulama dah buat. Kalau tak dia kata abang berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masuk 10 je dia dah masuk saka singa. La ilaha illallah. Dia dah mula saka singa dia dah masuk. Maka apa jawapan dia? Kurangkan pada minum air. Dia beramal, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Besok cadang nak pergi bank masukkan duit anak, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak masukkan duit anak, nak masukkan anak kat kolej ni, anak kat kolej ni. Kenapa dia boleh jadi berangan bentuk macam tu? Dia terlebih pada makan perut yang kenyang. Allah Ta'ala bertanya, bagaimana kamu nak ikatkan hati kamu dalam mengingati aku, yakni orang yang nak khusyuk dia dengan dalam salat, sedangkan perut kamu penuh dengan makanan, kata Allah. Ya, malam-malam ni kosong-kosongkanlah perut. Nak makan nasi pukul 6 tadi makan. Malam ni ambillah, boleh makan lapik sikit-sikit. Kena roti canai 15 keping ke. Cukup 15 keping. Sekeping 2. Tapi jangan tak makan malam. Makan malam ini melewatkan ketuaan. Kena makan juga sikit. Itu Nabi bagi pengajaran. Makanlah sedikit setengah-tengah malam tu, makan sikit. Kerana dia melambatkan ketuaan, kata Nabi. Faham? Tapi jangan melampau-lampau lah. Bila beramal pula, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia berangan nak masuk syurga, berlari dengan syurga, bidadari dalam syurga, duduk makan seronok dalam syurga. Pasal apa dia boleh datang dalam bentuk demikian? Pasal siang tadi dia tidur dalam keadaan terlampau banyak, hingga dia tak boleh fokus kepada Allah. Mudah dia diserang dia dengan syaitan, diserang dia dengan angan-angan. Sebab itu pakcik-pakcik, makcik-makcik, sekali-sekala bila dah lepas angkat semayang tu, terus saja bercakap la ilaha illallah. Cakap betul-betul la ilaha illallah.
Bila cakap macam tu, terus terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Buat 2-3 kali. Masa kita bercakap 3 kali itu, kita fokus hubungan kita dengan Tuhan. Daripada kita bangun tengah-tengah malam buat beratus-ratus, rupa berangan dah cukup main jauh, kita pergi begini-begini. Naik motor tu bila tengok tak ada orang, terus sebut la ilaha illallah. Tiada Tuhan melain Allah. Kau sat dalam hati, tak ada Tuhan kecuali Allah. Dapat 1 hari 2-3 kali buat taukid macam tu baik. Oi, payah baca. Oi, kalau senang berzikir ni melambak wali manjung. Apa dia? Kalau berzikir ni mudah, melambak wali kat Batu Tiga dia tahu. Tapi zikir tu payah. Yang kata zikir ni bukan yang kata subhanallah, subhanallah, itu sebut. Sebutan, itu nama sebutan. Sebut nama Allah. Zikir dalam ilmu tasawuf ni maksud dia ingat. Aqimi salata li zikri. Dirikan semayang kerana mengingati aku. Tapi kalau dirikan semayang tak ingat Tuhan, maka semayang tak bernama semayang. Roh pada semayang itu ingat. Pasal Allah firman dalam Al-Quran, Aqimi salata li zikri. Dirikan oleh kamu akan semayang li zikri kerana untuk mengingati aku. Makna tujuan Allah suruh semayang itu untuk ingat Allah. Tapi oleh kerana hati kotor, Allahu Akbar. Mak Datuk hujan sejuk hari ni nak balik awal. Allahu Akbar. Oi mak Datuk mau hujan-hujan ni sejuk-sejuk ni perut lapar. Balik ni kedai mana nak singgah. Allahu Akbar. Aduh jadi begitu lepas. Sebab itu 40 tahun kita ibadat. 1 hari kita sujud rokok dekat Tuhan 17 kali. 1 bulan 510 kali kita rokok. Pakcik-pakcik oi. Itu sembahyang wajib saja. Kalau 1 bulan 500, tak 500, tak 15,000 kali di antara kita. 15,000 kali kita rokok. 5,000 kali kita rokok. Kalau 1 kali sujud di antara 2 kali. Kali dengan 17, 34 kali. 34 kali kalikan dengan sebulan. 1 bulan kita sujud 1,000 kali lebih. 1 tahun kita sujud 12,000 kali. Bila kita sujud, kita baca Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. 1 tahun 12,000 kali sujud. Namun tak pernah merasakan ketinggian Allah di dalam jiwa kita. Dia tak pukul pada hati. Ini berpunca hati kotor. Kita ni pakcik nak bercakap dengan Tuhan di hati. Sebab tu orang tanya mana lebih baik zikir di mulut dengan zikir di hati. Zikir di hati 70 kali ganda lebih baik daripada zikir di mulut. Naik motor tu terus pentik Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dalam hati. Jangan sebelah perah minyak, sebelah pegang tasbih. Subhanallah. Kau buat 3-4 orang, aku kena tangkap. Apa dia? Ajaran sesat. Awak start aja motor, nak pergi ke masjid, pukulkan dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa zikir yang tuan-tuan ada? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah Akbar, La ilaha. Selawat atas Nabi, istighfar. Janji hati itu dihidupkan dia dengan zikrullah. Pasal hati, roh dan juga akal adalah barang yang satu. Dia tidak akan mati walaupun tuan dia mati. Dan dia tidak akan binasa walaupun berlakunya kiamat. Faham? Kiamat ni roh tak mati. Sama ada dia dirahmati oleh Allah atau dirembati oleh Allah. Faham bang? Kadang-kadang orang dia pakai kopiah, pakai serban, duduk kat pekan. Orang nampak pakaian okey. Tapi bila amoy lalu, hati dia bercakap, ya mak Datuk ai amoy ini. Puh cantik amoy ini. Puh amoy ini begini. Luar dia nampak bagaikan orang ahli ibadat. Tapi batin dia tu tadi masih lagi kotor, masih lagi bermaksiat. Yang ini jadi masalah. Kita ni satu spesies yang pelik. Benda yang berlaku di dalam tak sama berlaku di luar. Di luar mulut baca Bismillahirrahmanirrahim. Memuji akan nama Allah. Sedangkan dalam hati mereka berpuji-puji hal keadaan mengingatkan barang yang lain daripada Allah. Yaquluna bi afwahihim. Mereka berkata pada mulut-mulut mereka. Ma fi qulubihim. Tapi tak ada di hati mereka. Yang ini bapa bagi segala munafik. Bila tak selaras perbuatan zahir dengan perbuatan batin. Ya, faham? Ini tujuan dia nak belajar ilmu tasawuf.
Allahu Akbar. Sian bang, penat bang. Makin hal dibangsakan kepada perangai manusia nak buang. Sifat manusia yang asal apa dia? Dengki. Sifat asal manusia apa dia? Tamak. Sifat asal manusia apa dia? Ini sifat asal manusia. Sebab itu bila Allah masukkan nafsu pada manusia, bila dicipta je hal keadaan Adam dan Hawa, mendatangilah Adam akan Hawa lalu ditahan oleh Allah Ta'ala supaya perintah duduk di situ supaya Adam pergi kepada Hawa. Nisbah biar timba pergi cari perigi, jangan perigi cari timba. Bila hal keadaan hasil daripada zuriat dia Qabil dan Habil dan dua lagi di antara saudara dia, bila tengok perempuan yang cantik, kedua beradik ni bergaduh nak yang lebih cantik di kalangan mereka. Tengok mula-mula awal nafsu dimasukkan. Sampai satu tahap pada ketika itu nafsu dimasukkan. Bila Allah nak letakkan pilihan tu, tunjukkan korban. Sampai ada seorang daripada mereka mengambil daging yang tak senonoh-senonoh, hal keadaan lalu disembahkan kepada Allah. Nak ceritakan yang asal pada manusia, nak dapatkan di antara wanita yang cantik sampai sanggup berbunuh adik-beradik. Faham tak? Ini asal nafsu manusia. Asal nafsu manusia ni riak. Dia kalau buat kerja bukan kerana Allah tapi banyak kerana lain. Kalau dia semayang kerana apa? Kerana di antara segan nanti orang kata dah tua tak pergi masjid. Bukan lagi kerana Allah. Bila ibadat tak kerana Allah, maka dinamakan dia riak. Faham tak? Dekat masjid pakai jubah serban macam aku ni. Jalan pun macam unta Baghdad. Gedegak-gedeguk. Semayang dekat rumah, itulah pakai baju pagoda satu. Itu pun dah digigit dek lembu dah macam roti jala rupa dia. Songkok pun tak pakai. Kadang-kadang nak cepat ambil skap bini pakai begitu aja. Dengan kain pelekat, baju lengan pendek. Kenapa di masjid pakaian dia lain? Kenapa di rumah pakaian dia lain? Adakah dia berhadap kepada Tuhan yang berlainan? Maka ini menunjukkan watak ni ada riak. Riak ni tak boleh pakai kerana dia merupakan selendang Allah. Sifat takabur ni kita tak boleh gunakan sebab dia merupakan mahkota Allah. Barang siapa yang beribadat ada sebesar biji sawi, sifat riak dan takabur dia, maka Allah nyatakan dalam hadis kursi, tidak aku tilikkan kepada hati mereka, bahkan lebih najis daripada bangkai babi dan anjing lagi. Riak takabur ni nak kena buang. Nak kena buang. Pasal iblis ni, dia sebenarnya antara orang, di antara makhluk yang paling kuat ibadat. Iblis ni menjadi rojokan para malaikat puluhan ribu tahun dalam syurga. Iblis ni merupakan di antara dihormati oleh para malaikat sebelum ni. Oleh kerana dia ada ilmu tapi tak ada tawaduk, yakni tak nak tunduk dia kepada Adam, tak nak ikut arahan Allah, yakni sujud kepada Adam, maka hal keadaan wa kana minal kafirin. Ada kata aba wastakbara, lalu diangkuh, konon-konon dia lebih baik. Aku dijadikan daripada api, Adam dijadikan daripada tanah, mana lebih baik antara api dan tanah? Yang membuatkan iblis terkeluar daripada syurga, takabur. Dan satu keputusan muktamad dia ambil, apa keputusan dia? Orang yang ada sifat takabur walaupun sebesar biji sawi, maka haram mutlak dia daripada cium pada bau syurga. Nak buanglah sifat takabur. Sifat takabur ni kalau dia pergi rumah orang, tangan dia letak atas cushion begini. Sifat takabur ni tasawuf, mam. Tasawuf ni dia undang-undang dia nampak keras sikit lah. Tapi hukum tak meletakkan wajib lah. Orang tasawuf ni, orang takabur ni, kalau dia duduk atas kerusi, kaki kanan dia silang atas kaki kiri. Itu duduk orang takabur. Ketika di antara iblis melihat keadaan Adam melakukan kerja, iblis akan cekak pinggang. Tengok orang kerja. Yang ini watak iblis, watak takabur. Faham tak ayat ni? Dia ada orang kerja kat rumah dia. Dia datang, dia tengok pinggang dia cekak. Ini cara iblis melihat Adam. Kalau ngikut hukum yang asal, dia lagi banyak cerita dia. Ikat kain bawa buku lali ni, hukum dia makruh, tapi termasuk daripada watak orang yang takabur. Kain. Orang laki-laki kalau semayang, mesti buka mata kaki. Mata kaki dalam kitab turas maknanya buku lah.
buku lali. Maknanya kalau jubah, kain, kena angkat atas buku lali. Ini saya cerita peradaban dia je lah. Hukum dalam ilmu tasawuf. Bila cakap dalam ilmu tasawuf, jangan bandingkan hukum tu dengan fiqh. Dia memang jauh, tak sama. Kalau nak tengok lagi di antara orang-orang yang takabur itu, barang siapa yang menjangkau umur dia 40 tahun, lalu dia tak pakai tongkat dalam berjalan, termasuk daripada orang yang takabur. Tongkat. Bukan tongkat yang gendah yang jual kat kedai. Itu tongkat tompel pergi memburu. Ini pakai tongkat di satu tongkat yang sama tinggi dengan dia. Tongkat para Nabi sama tinggi. Satu tongkat yang dia punya panjang umur tongkat tu sampai beribu tahun. Tongkat siapa? Tongkat kerasulan. Daripada zaman Adam sampai kepada Rasulullah, tongkat tu dipegang. Kalau balik jalan malam, tongkat tu kalau pegang, hal keadaan Rasulullah akan diseluruh. Tongkat tu akan mengeluarkan cahaya. Bila dengar di antara arahan daripada Rasulullah, maka sahabat-sahabat pun pakai tongkat. Lalu sahabat mengatakan, selepas daripada wafat Rasulullah, tidak kami lihat kelebihan tongkat yang diajarkan oleh Rasulullah, melainkan selepas daripada wafat Rasulullah, bila musim dalam keadaan gelap, kami lihat tongkat-tongkat kami mengeluarkan cahaya, kata sahabat. Itu bukan barang wajib, cuma peradaban. Faham tak? Dia tak kata wajib, tak. Cuma ada. Pasal 40 tahun ni kalau tak pakai tongkat, dia berjalan action dan macam, tuan-tuan. Jadi bila pakai tongkat ni dia ditunduk sikit. Faham? Tak wajib. Jangan bulan depan aku datang tongkat penuh sana. Dah tu pula, lepas tu bergaduh. Ni tongkat aku, ni tongkat aku. Dah bergaduh pakai tongkat pula kau. Benda tak wajib, dia tak wajib. Faham? Cuma nak menunjukkan sifat tawaduk, kena buat begitu. Kena buat begitulah sifat tawaduk. Yang itu tujuan nak dibuang. Sifat riak tadi saya katakan sifat yang menonjol-nonjol ni tadi yang adalah merupakan selendang Allah. Hal keadaan membesarkan diri takabur itu adalah mahkota Allah. Jangan kamu gampas ibadat kamu dengan berpakaian akan demikian. Kalau saya bagi contoh yang lain, contoh. Katakanlah abang semayang, Allahu Akbar. Tengah-tengah semayang tu masa dia semayang seorang-seorang lembik macam kuda kena id. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malik. Tiba-tiba dia nampak ada orang datang 2-3 orang. Terus ditukau. Bismillah. Alhamdulillah. Malik. Maka kata Yazid Al-Bistami, apabila kamu sedang semayang lalu kamu lihat ada orang sedang menghentikan kamu semayang, lalu kamu menukar watak kamu ke arah yang lebih baik, sesungguhnya kamu tidak 70 lapis dunia pun tidak akan boleh menghalang kamu daripada bakaran api neraka. Orang riak yang melahirkan watak di hadapan orang ramai. Faham tak? Susah bang, memang susah. Pasal apa susah? Pasal abang datang. Kalau duduk kat rumah tadi senang. Kalau duduk kat rumah tadi tengok raja lawak ke apa, senang. Datang kat masjid ni buka kitab banyak masalah. Lagi buka kitab lagi banyak masalah. Habis itu yang dinisbahkan kepada manusia. Perkataan manusia. Kita dengan jin ni tak kawan rapat. Minal jinnati wan nas, jin dan manusia. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal in. Sesungguhnya kami penuhkan neraka jahanam itu kebanyakan daripada golongan jin dan manusia. Ayat guna jin dan manusia ni biasa dia berkembang dalam Quran. Okey? Maknanya kalau masuk neraka sekali dengan jin. Kalau masuk syurga sekali dengan jin lah bang. Jin ada yang Islam. Faham? Hukum itu sama. Pegang panduan ni. Allah Ta'ala nyatakan, aku jadikan seluruh alam ini untuk kamu, hei manusia. Aku jadikan alam ni untuk engkau. Dan aku jadikan engkau untuk beribadat, mengabdikan diri kepada aku. Pegang ayat tu. Ayat ni pegang. Ini tangkal dia. Aku jadikan dunia ni untuk kamu, hei Bani Adam. Dan aku jadikan kamu pula hal keadaan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jangan kamu ambilkan dunia sampai terlupa pengabdian diri kepada Allah. Faham? Carilah duit berapa banyak pun. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada.
Kau carilah amal, carilah tentang habuan dunia kau. Hal keadaan kumpulkan seolah-olah kau kumpul, kau hidup hal keadaan engkau akan hidup untuk selama-lamanya. Cari. Tapi tujuan asal Allah hantar atas dunia ni untuk apa? Mengabdikan diri kepada Allah dan beribadat kepada Allah. Apa maksud dua perkataan mengabdikan dan ibadat? Ibadat yang diwajibkan oleh Allah, adapun mengabdikan diri, mengaku sentiasa 24 jam kita ni hamba dan kena rendahkan diri. Faham ya? Kadang-kadang Tuhan kasih nektai satu je, dah belagak dalam kampung. Nektai, baru RM4 nektai itu pun, kedai bandel pun ada jual. Bila dia pakai nektai itu pula, daripada hamba dah macam tuan pula perangai dia. Dah ada sifat takabur pada ketika itu. Faham? Kan dan sembahyang Jumaat pakai nektai. Mana sah, tak sah, haram bang. Sembahyang pakai nektai, hukum dia haram. Faham Ha. Ya ke Ustaz? Ya. Maksud saya dia pakai nektai je. Kain tak ada, baju tak ada. Sikit lagi bang. Sikit lagi. Habiskan ayat tu. Maka itu yang asal daripada naluri manusia. Nak buang sifat-sifat ini supaya tegak di antara roh-roh yang dicipta daripada naluri nur kemalekatan. Bila ditegak dalam bentuk macam tu, baru pertemuan antara hubungan cahaya dengan Tuhan dia akan ada. Kalau tidak, sekadar jasad kita beramal tak berserta dengan hati, hal keadaan kita dapat ketenangan. Tapi kalau beramal berserta dengan hati, kita akan menghasilkan keasyikan dan kelazatan, dan juga menghasilkan kelazatan dan keasyikan bertuhankan kepada dengan Allah. Takkan dah 40 tahun semayang tak rasa seronok dengan Tuhan? 40 tahun puasa tak rasa seronok dengan Tuhan? Pergi haji ikut perintah Tuhan habis-habisan. Laki-laki Allah kata pakai ihram. Spender jangan pakai, semua locot spender. Mana ada orang laki-laki pakai spender, pakai ihram? Kau tak percaya besok, cuba dia tengah pakai ihram tu, cuba kau gentap kain dia. Semua orang macam tu. Termasuk sami-sami Buddha tu. Kan dia pakai macam itu dengan juk tu. Sami tu pun tak pakai spender. Kau tak percaya besok, jumpa kau tengok. Mahatma Gandhi lagi pula, dia pakai kain putih yang macam orang Islam pakai ihram, dia pakai macam tu sepanjang daripada hidup dia dipakai. Kalau semua pakaian macam tu sekadar zahir, agama lain ada pakai. Tapi nak muncul tujuan, kita akur kita pakai. Allah kata jangan pakai benda berjahit, kita tak pakai. Jangan pakai sifar bersarung, kita tak pakai. Hatta daripada meletakkan pengabdian sunnah pada ketika itu pun tak diizinkan. Minyak atar tak dibagi, potong kuku tak dibah. Orang dalam ihram boleh pakai minyak atar? Tak boleh. Orang dalam ihram boleh potong kuku? Tak boleh. Padahal semua perkara-perkara itu sunat. Tapi demi di antara perintah asal daripada Allah, tak dibenarkan walaupun melakukan perkara-perkara yang sunnah dalam bentuk demikian. Dalam bentuk kita sanggup dengar apa saja kata Allah, tidur dalam kemah 3 hari 3 malam, berjalan pergi melontar, pergi balik 6-7 kilometer, kita sanggup baling batu, baling lemparkan dekat jamarat tu berapa 70 kali, kemudian lepas tu hal keadaan perbuatan tu kita akar habis-habis, tapi tak tambah sayang kita kat Tuhan, tak tambah cinta kat Tuhan, tak ada apa pun hubungan dengan Tuhan. Maka ini tasawuf yang nak menyingkap. Dia yang nak kopik kata bicara hati ini supaya manusia bila dia semayang dia akan tenggelam dalam ingatan terhadap Allah. Bila dia semayang makin banyak di antara hubungan dia, makin asyik dia dengan Allah. Ibarat seorang sahabat kalau dia semayang di atas kebun, dalam kebun dia, tegak dia tu dalam menepati kiam dia tu tadi, tiba-tiba seekor burung boleh bertenggek di atas kepala dia. Hal keadaan tanpa bergerak dia pada ketika itu. Bagaimana keasyikan dia berdiri di dalam pandangan Tuhan. Bila yang ada di kalangan mereka yang kena panah, nak ditarik panah minta izin, balut dulu sekalian daripada luka, minta izin, nak aku angkat dia sembahyang saja, tarik saja nak panah, sikit pun tak ada laungan pada ketika itu. Bila orang tenggelam dalam urusan Tuhan,
yang menerima bagi tajalli rububiyah ketuhanan setelah dia mempergadaikan bagi hak ubudiyah. Siapa yang nak tengok Allah melakukan sesuatu ke atas alam ini, mengaku dulu sebagai hamba dan jangan locot sebagai seorang hamba, zahirkan diri kau sebagai seorang hamba. Siapa nak tengok bagaimana aliran, bagaimana Allah mentajallikan perbuatan dia di atas muka bumi Allah Ta'ala, mengaku kehambaan, mengaku kehinaan. Di mana tempat nak mengaku hina dengan Allah? Masyarakat. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung dan kepujiannya. Dah puluh ribu sujud tak pernah rasa keagungan Tuhan dalam hati. Penat. Tak ada. Dia jadi kosong. Subhanallah, subhanallah. Dia baca maha suci Tuhanku yang maha agung. Bila manusia kalau dia rokok, dia tak mengasa diri di dalam keadaan hina. Dia tak menghina akan diri dia. 100 tahun akan datang pun kalau dia rokok, tak menghina diri dia, tak mengaku kehinaan diri dia, sampai dia mati, dia tak akan dapat merasakan bagaimana kita rasa keagungan Allah. Mengaku diri kita ni hina. Kita jalan pakai kot, necktie, baju baru, tapi dalam perut ada tai. Betul? Kita ni jadi mulia sebab ada chip Tuhan yang bernama nyawa. Kalau Tuhan tarik chip yang bernama nyawa, 3 hari perut kita mengelembung. 5 hari mata terbuka, ulat dah mula keluar. 7 hari perutnya akan meletup, ulat akan keluar berlumba-lumba menghabiskan daging yang ada pada kita. 40 hari setelah mati, maka ulat-ulat ni memakan antara tulang-tulang yang lembut. Cukup 100 hari bersihlah, kecuali tinggal pada tulang yang asal ini saja. Ini yang orang Melayu manjung buat kenduri 1, 3, 5, 7, 40, 100. Padahal itu bukan pahaman dalam Islam, dia merupakan pahaman dalam kitab Buddha kuno. Buat kenduri, meraihkan roh 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7. Besok kau ambil nombor ni. 1, 3, 5, 7, 40, 100. Yang ini cara kaum Buddha kuno meraihkan roh selepas daripada kematian. Okey bang. Kita baru lepas mati. Takut pula kau dengar. Aku baru lepas mati. Contoh kat kau takut. Contoh kat aku. Kalau tak ada kata aku boleh lepas aku mati, keluarga aku tengah bersedih. Tiba-tiba nak buat tahlil, nak siapkan makanan pula lagi. Seronok ke? Suami baru tanam siang tadi, malam dah buat makan-makan dekat rumah. Saya tak kata haram tahu. Saya tak kata haram. Saya tak kata haram. Kau nak buat le. Nak jamu sampai 7 supermarket beli barang, jamu-jamu le. Tak ada kisah. Tapi dari segi peradaban, suami kawan tu berlepas mati, sedih. Lepas tu kadang-kadang menangis kuat lagi. Lagi kuat sedih. Kenapa sedih benar ni Timah? Yang pertama tadi saya menjerit sebab laki saya tak ada. Yang kuat menjerit tu pasal pencen kecil. Pasal apa? Pencen kecil. Allahu Akbar. Lagi besar sedih. Anak 8, pencen kecil. Tak sedih ke? Sedih lah bang. Allahu Akbar. Sampai dia marah ke laki dia. Kalau tahu nak mati, kumpul dah duit banyak-banyak. Apa dia? Kalau tahu nak mati, kumpul dah duit banyak-banyak. Ini gurauan satu ibu tunggal. Bila dalam keadaan satu ketika, dia anak 5, 6 tuan-tuan. Satu ketikanya laki dia sakit. Diingatkan laki dia wayang sakit ni tau. Laki dia memang sakit betul, tapi oleh kerana dah biasa bergurau, sampai bini dia kata tolong, dia cakap dengan bini dia, tolong tengokkan aku ni, tengokkan aku ni. Dia pun duduk-duduk, dia cakap pun bergurau. Abang dia kata, abang nak mati, abang rasa abang dah dekat, abang dah dekat. Isteri dia boleh bergurau lagi. Kalau kata nak mati, cari duit banyak-banyak dulu, lepas tu barulah mati. Betul, malam tu suami dia meninggal. Faham tak? Kesian. Orang tengah bersedih pada ketika itu, tiba-tiba nak buat kenduri arwah, nak kena masak, nak siapkan orang tahlil, nak buatkan air orang tahlil. Macam tak sesuai lah bang, apa dia? Macam tak apa? Tak sesuai. Dia macam ni lah bang. Saya buat lagi idea baru bang. Kalau ada duit lah. Kalau hari ni petang ni, kalau besok suami mati, dia dah tanam-tanam, makcik kalau ada duit,
Tak ada kata ambil suruh orang lain masak, cakap dengan imam, buat tahlil lepas maghrib, makanan kami hantar. Itu pun boleh juga. Tak payah pergi rumah dia lah. Faham? Ya? Tapi kalau lepas suami mati, dia ada dua hutang besar. Yang pertama, hutang dengan Allah. Yang kedua, hutang dengan manusia. Kalau duit si mayat tu ada begitu, lalu hutang puasa dan hutang-hutang yang lain tak dibayar dulu, hutang dengan Allah lah, tiba-tiba dibuatkan kenduri. Kalau dibuatkan kenduri, hutang dengan Allah tak terbayar, maka hukum dia haram lah bang. Ya? Faham? Yang laki dia ni jarang puasa. Kadang-kadang haid, kadang-kadang nifas. Laki dia, kadang-kadang macam-macam darah dia keluar kat laki dia ni. Jarang puasa. Lepas tengok dia ni tinggal puasa lebih 10 tahun. Tiba-tiba dia mati ada duit, ada 3-4 ribu. Kalau nak buatkan fidyah dia, nak buatkan badan haji dia tak cukup. Tiba-tiba dalam tak cukup tu pula kau ikutkan adat orang kampung ni nak buat kenduri. Lalu dalam keadaan kau tak selesaikan dulu hutang dengan Allah, dalam keadaan kau kurniakan dulu adat istiadat kau buat kenduri. Oh, ini bahaya. Saya kata tak haram tau. Saya tak kata haram buat kenduri. Boleh, tak ada hal. Malaysia boleh. Cuma saya kata dia tak berapa nak kena tempat tu. Tak berapa nak kena. Faham? Agak-agak kalau pakcik duduk kat hospital, sakit, duduk, critical ICU, tapi mata boleh celik. Tiba-tiba ada orang makan kat hospital ramai-ramai. Siap main suap-suap lagi, ketawa bergolek-golek lagi. Agak-agak pakcik tengok hati bengkak tak tengok. Itu cara yang hidup sakit, yang dah mati lagi memerlukan pertolongan ahli keluarga. Lepaskan bab tu. Kalau tak lepas, tak balik. Maka itu yang dikatakan manusia. Nak kena buang dulu perangai manusia tadi. Disucikan dia akan zat Allah Ta'ala. Jangan dihubungkan akan sesuatu yang mencenterakan akan ketuhanan. Allah Ta'ala ni jangan letakkan salah sangka dan salah harapan dengan Tuhan. Faham bang? Kalau contohlah, oi bang, taubat lah bang, dah tua-tua bila lagi kita nak naik masjid? Bang, umur dah tua bang, 50 tahun, 60 tahun. Kita ni bang, bila lagi nak kembali pada Allah? Bang, datang ke masjid bang, belajar bang. Duk bang, gini-gini. Dia kata aku nak enjoy dulu, besok dah tua, aku taubat, aku minta ampun. Kan Allah tu Maha Pengampun. Cakap tu biasa kat orang tua-tua ni. Tapi soalan dia merancang nak buat maksiat lagi, lepas tu dalam keadaan dia minta Allah ampunkan bila dia bertaubat. Paling biadab perkataan yang manusia lakukan. Bila satu ketika ni dalam keadaan seorang budak muda dia menangis, dia kata, bila dia menangis dia kata, bila tak ada kata dia jumpa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kata, bila lagi kau nak bertaubat? Aku nak bertaubatlah kepada Allah, nanti aku kembali kepada Allah. Bila tak ada kata kembali kepada Allah, Syekh Abdul Qadir Jailani tanya pada dia, masa bila engkau bertaubat? Masa bila engkau istighfar? Mana air mata engkau yang mengalir kerana menyesal telah melanggar pada perintah Allah? Hal keadaan Allah betul memang menerima taubat. Tapi bila menyesal engkau naik tengah-tengah malam kerana melakukan dosa kepada Allah. Sekadar nak cakap aku taubat, kata Sayyidina Ali, lebih banyak engkau bercakap aku taubat, aku minta ampun, tanpa menghadirkan di antara sifat menyesal engkau dan sifat menyesal dan malu kepada Allah Ta'ala, maka istighfar makin banyak kamu buat, makin menambahkan lagi penipuan dan dosa kamu kepada Allah. Tak apa bang, sikit lagi bang. Kita ambilkan ayat bang. Kita cari, tiba nokta kita berhenti bang Abang jumpa nokta cakap saya Kalau jumpa nokta cakap saya Kitab turas mana ada nokta lah baik Kena baca sampai penutup baru dikatakan nokta. Atau yang tukang baca tu padam. Itu nokta dia. Tinggalkan. Adapun di antara tempat antara ilmu ini, hal itu zat Allah Ta'ala dan juga zat segala makhluk daripada sekira-kira hal keadaan dinafikan dan dipanakkan mereka itu bagi segala makam dengan segala ahwal dan sekalian daripada yang arifin salikin yang juga jalan bagi hal keadaan amalan mereka itu. Ambil istilah haji malam ni bang. Istilah haji ambil malam. Kalau orang tu beramal,
Bila ada accident, dia ambil nombor. Tak kena, dia beramal balik. Beramal. Ini awam. Orang awam nama ni. Bila orang yang dah beramal, dia dah tinggalkan pada maksiat zahir. Kemudian dalam keadaan dia cuba, dalam keadaan beramal dengan sifat batin, dia buang, tak ada riak, tak ada takabur, tak ada ujub, tak ada hasad, tak ada dengki. Maka bersihlah hati dia daripada penyakit mazmumah, hal keadaan selalu kekal. Maksudnya dalam keadaan kekal, bila orang kata buat maksiat, dia tak nak. Orang kata jom sembahyang, dia pergi. Macam mana mengantuk pun, dia sembahyang. Orang ini bila tak ada kata apa ujian pun, dia sabar. Anak dia lambat balik, dia takut orang bini dah takut anak hilang, dia masih lagi sabar. Apa yang terjadi pun, dalam keadaan dia sabar. Bila anak berlaku musibah, bini dah menjerit-jerit, suami masih lagi dalam keadaan sabar. Berkekalan sabar ini dinamakan ahwal. Ini istilah tasawuf ni bang. Ahwal. Ada orang sabar. Sabar. Aku orang Melaka, sabar. Dia sabar. Sabarlah. Bila tengok anak orang tu jatuh pokok, sabar. Ujian. Sabar. Bila anak dia pula jatuh, siapa tolak anak aku? Tak pula dia suruh sabar. Dia suruh dia tanya pula siapa buat. Faham? Bila dia sakit, bila orang lain sakit, sabarlah. Ini ujian Allah. Penyakit Tuhan bagi tanda sayang. Bila dia sakit, cepat pergi tok bomok, tuduh pula orang lain buat. Yang ni tak ada nama sabar. Sabar ni duduk diam bertindak. Orang kalau kena penyakit, bila datang je penyakit, diam, sabar. Tak nampak penyakit melainkan datang daripada Allah. Bila dah sabar betul macam tu, kemudian wasta'inu bis sabri, dah sabar, wassalah, dirikan sembahyang 2 rakaat, tak boleh berdiri, duduk. Faham? Bukanlah kata kalau takdir kata anak dia mati, kata ini semua kerja dia. Orang bodoh buat aku anak aku. Gini bangang punya orang buat anak aku. Gini. Habis. Setelah 2 hari, orang tanya, saya ucap takziah atas kematian anak akak reda. Akak reda. Apa yang berlaku akak reda? Tak pakai. Reda masa terjadi tu bang. Dah 3 hari tak pakai. Dan kau maki orang satu kampung, baru kau nak cakap reda, tak pakai. Reda masa terjadi je. Faham? Bila tak ada kata, anak kau yang kat hospital tu meninggal. Apa nak katakan? Itu hak Allah, dikembali balik kepada Allah. Saya reda dengan ketentuan Allah. Yang ini first class bang. Anak kau kat hospital tu meninggal lah. Bodoh, nurse bodoh, doktor pun ada bodoh. Anak aku seorang pun dia tak boleh jaga. Ni contoh, kalau ada doktor jangan marah. Anak aku seorang pun tak boleh jaga. Dan lepas anak dia ke bumi, orang kata sabarlah ya, gini. Saya reda. Apa yang berlaku saya reda. Tak pakai. Tak pakai. Dah 3 hari. Dah basi reda kau. Dia nak masa terjadi. Faham kan? Sabar yang kedua tu, bila tak kata, keadaan, dia sabar je. Apa terjadi dia sabar. Satu ketikanya kadang-kadang bila terlampau tertekan, dia hilang sabar. 5 tahun sekali dia hilang sabar. Yang ini ahwal. Ada orang tu pula sabar. Dia pergi kat zoo, beruk ketuk kepala dia, diam, sabar. Beruklah ketuk kepala dia, sabar. Dia kasih beruk tu pisang, beruk tu makan pisang, balikkan kulit kat muka dia. Sabar. Apa pun terjadi pun dia sabar. Yang ini dinamakan maqam. Maqam artinya orang yang dah mati dah matikan dia punya perangai itu dengan sesuatu sifat. Kalau kata sabar, apa kau buat kat dia pun, dia tak akan melantun, dia tak akan melawan. Dia tetap sabar. Ni dia. Yang pertama tadi, sabar awam. Yang kedua, ahwal. Orang yang tinggi sikit makam sabar dia, sekali-sekali dia gagal. Yang ketiga, orang apa pun terjadi, tetap dalam keadaan dia sabar. Yang ini maqam. Yang ini baru dapat golongan maqam. Faham kan? Yang pertama dinamakan awam. Yang kedua, khawasul khawas. Yang ketiga, yang pertama awam. Yang kedua, khawas. Yang ketiga, khawasul khawas. Kalau dalam ilmu tarikat, yang pertama tu orang salikin, yang kedua orang muridin, yang ketiga al-arifin. Ini 3 golongan. Dia susun 3. Ikut setakat mana hari ni Tuhan kasih. Ada orang dapat duit, dia suka. Ada orang dapat duit, dia suka. Dapat bala, dia hilang sabar.
Ni awam lagi. Ada orang dapat duit dia biasa, tak dapat duit pun dia biasa. Yang ni yang tinggi sikit. Ada orang dapat duit dia suka, ada dapat duit pun biasa, tak dapat duit pun biasa. Pada dia benda tu tak masuk cerita. Pasal hati dia 24 jam tenggelam dalam urusan dengan Allah. Yang ni wali. Bila kata Tok Guru minta jemput anak murid, Tok Guru suruh baca Yasin apa semua. Pagi datang-datang, ini ramai sangat Tok Guru tak cukup makan. Oh tak boleh dia macam ni. Tok Guru ni bawa anak murid dia balik, tuan-tuan. Besok orang kampung kata Tok Guru minta jemput gini. Tiba-tiba Tok Guru bawa anak murid dia. Saya rasa saya tak jemput Tok Guru ni. Macam mana Tok Guru boleh datang? Balik Tok Guru. Tok Guru ni balik kan? Kali ketiga Tok Guru tu datang. Alah Tok Guru saya masak ni ngam-ngam untuk orang sini aja. Dah tak ada lagi dah makanan. Balik Tok Guru ni. Balik Tok Guru ni tiba-tiba anak murid dia tanya. Tok Guru apa ilmu Tok Guru pakai? Orang jemput kena halau balik diam. Baik anak murid dia kata tinggi makam. Tok Guru kata tak tinggi makam ni. Kau pergi panggil anjing tu. Kasihkan dia tulang. Dia nampak tulang dia datang. Dia datang kan kau ketuk kepala dia dengan tulang. Dia lari balik. Lepas tu panggil balik. Letakkan tulang. Dia datang balik. Ketuk balik dengan tulang. Dia lari balik. Kalau kau kata itu makam tinggi, anjing pun boleh Anjing pun boleh buat. Faham bang? Oi. Kucing lah tak percaya kucing. Kau rumah ada kucing? Kucing. Kasihkan ikan. Dia datang lompangkan sekali. Perbung. Dari dia. Agak-agak duduk sekejap, dia dah hilang sengal kepala dia, cing. Dia datang lagi tu. Jentik dia sekali, cup dia lari. Lepas tu lah lari, panggil lagi, cing, pap, dia datang. Pak, ada dia marah cakar muka kau? Ha? Ada? Tak ada. Setakat sabar itu kucing boleh buat. Faham? Dia macam puasa lah. Dia orang tua-tua ni, orang Melayu ni kalau puasa, ya Allah lembik macam kuda kena Eid. Dia hentam tidur pagi sampai petang. Petang kan pergi Bazar Ramadan, muka dah bengkak dah macam orang Korea. Duk balik. Kan berbuka kan dia makan. Kalau tak ada kerja tahun depan, ambil kucing. Pukul 5 pagi kasih dia makan. Lepas tu kurung kucing tu. Pukul 7 kan kasih dia makan. Setakat kau puasa lembik-lembik tu, kucing pun boleh buah. Engkau macam tak puas hati cakap aku ni. Setakat puasa lembik-lembik macam tu, kucing pun boleh buat. Faham bang? Nak ceritakan kelebihan di mana dasar tujuan niat manusia dalam meletakkan pengabdian diri kepada Tuhan. Kalau dia faham betul dalam bab ini, senang dia buat ibadat. Sesuatu yang lebih payah itu, lebih natijah dia, lebih manis dia akan dapat daripada Allah. Bila seorang sahabat jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, wallahi la ini la uhibbuka wa rasuli lillahi ta'ala. Ya Rasulullah, demi Allah aku cintakan kau kerana Allah. Aku cinta kau kerana Allah. Ya ini tengok dalam Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, tengok dalam kitab di antara dalam kitab Imam Nawawi, tengok dalam Riyadhus Shalihin. Bila sahabat kata, demi Allah aku cinta kau kerana Allah. Apa kata kau? Demi Allah aku cinta kau kerana Allah. Sampai 3 kali. Kalau begitu bersiap sedialah dengan penderitaan dan ujian datang daripada Allah. Itu jawapan Rasulullah. Mana tuan-tuan, pentas dunia ni tempat ujian. Kalau siapa yang boleh duduk bersenang-senang, dia salah tempat. Faham? Tempat ujian. Kalau nak tengok ujian ni, cuba setiap ibadat ni niatkan betul-betul kerana Allah. Mesti ada ujian. Faham? Kita masalah semayang buat benda tak ada niat. Pergi masjid, raba duit, masuk dalam tabung. Tak ada niat apa-apa pun. Baling saja. Tabung saja. Tabung saja. Begitu. Tak ada kata, ya Allah aku masukkan duit ni, ya Allah bagilah kekuatan aku ibadat. Ya Allah aku masukkan duit ni, ya Allah bagilah aku kekuatan dalam mengingati Engkau. Ya Allah aku kasih duit ni, ya Allah halkan, ya Allah, ya Allah permudahkan urusan aku. Ya Allah halkan aku kasih duit RM1 sampaikan arwah mak aku, sampaikan arwah bapak aku. Ya Allah aku masukkan duit ini, ya Allah ringankan tubuhku dalam melakukan ibadat. Ya Allah aku masukkan duit ini, ya Allah kurniakan aku hakikat solat. Aku masukkan duit ini, ya Allah kurniakan aku hakikat rokok dan sujud. Itulah dia pun.
Gaba, pop. Gaba, pop. Padahal Nabi dah kata innamal a'malu binniyat, mesti ada niat dulu. Bila kata niat, wala harfin wala sautin, dia bukan suara, dia bukan huruf. Menandakan dia bicara hati. Bila cakap bicara hati, dia merupakan cakap kita dengan Tuhan. Nak buat apa-apa ibadat dulu, laporkan hati. Ya Allah, aku bersedekah ini kerana gian. Itu dia buat. Faham? Agak-agak semua orang yang sembahyang hajat, dia berhajat kepada Allah. Tak. Ada kalanya cikgu-cikgu diajak budak-budak sembahyang hajat supaya lulu pesa. Ada kalanya cikgu-cikgu ajak budak-budak sembahyang supaya di antara sekolah dia dalam keadaan berjaya. Padahal sembahyang itu merupakan di antara peratalian antara roh dengan Allah. As-salatul mi'rajul mu'minin. Bermula salat itu angkat takbir, mi'raj roh orang mukmin dalam berhadap kepada Allah. Faham bang? Tinggalkan sangka jasad tu dalam masjid, mentaati pada rukun yang 13, rukun sembahyang. Sedangkan roh dalam keadaan pergi bermuamalah dia dengan Tuhan dan mengiati Allah. Faham tak? Kalau tak faham, tanya orang tua-tua ni. Orang tua-tua ni dia faham. Dulu dia pernah hantar surat cinta pada makwa dia. Walaupun kita jauh di mata, namun dekat di hati. Kau tanya orang tua-tua ni. Semua ada tulisnya. Nah, namun tetap dekat di hati. Ayat ni bukan untuk manusia. Ni untuk Allah. Walaupun tak zahir Allah pada pandangan mata, namun dia tetap pada di hati. Itu milik Allah. Faham memang? Nah, mulai hari ni buat ada niat. Jangan besok pergi kat tabung masjid, pegang aja duit tu, baca niat dekat 5 minit. Bismillah. Yang nak masuk pun sekupang, betul? Niat sampai 10 minit. 10 minit. Dia niat ni spontan bang, super spontan. Baling aja, ya Allah permudahkan urusan aku. Ya Allah, faham. Nama niat. Kalau abang ada bela beruk menjak kelapa. Besok cakap abang, cik, besok tolong bawa beruk, turunkan kelapa saya. Faham Besok pukul 2.30, pukul 2.45, abang pun dah pakai baju. Abang pakai baju tu niat nak bawa apa? Nak pergi mas saya ke turunkan kelapa, betul? Abang panggil beruk tu. Naik. Tak beruk kena letak depan. Kalau tidak, pasal orang Melayu ni dia baca depan. Kalau letak beruk depan, beruk ustaz. Faham? Kalau letak belakang, ustaz, beruk. Faham? Sebab tu beruk tak depan. Abang ambil beruk letak atas lipat atas basikal, dah ambil parang untuk potong apa semua, niat nak pergi anduk kelapa dah ada belum? Dah ada dah. Kan bayar benar pun. Tak ada nak pegang tengkuk beruk sahaja aku bawa beruk pergi manjat kelapa 2 rakaat kalau Allah Ta'ala tak payah lah baik. Dia laku dalam spontan sekilas lalu. Itu kau nak ikut logos dalam kitab kau. Sembahyang mayat, usalli ala hazil mayyiti parmata ke fardu kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Allah dalam hati, saya cukup sembahyang atas ini mayat parakan patut yang mengikut. Bukan Allah Ta'ala akbar. Dia habis je akbar, napas dia pula habis. Orang pula sembahyang ke dia. Boleh kan? Pasal logos ikut. Padahal dalam fiqah pun ada kata muqaranah arfiyah, ada kata muqaranah tauzi'iyah, ada kata muqaranah kamaliyah. Boleh kategorikan niat tu dalam bentuk macam tu. Sikit lagi bang. Allahu akbar. Mabuk bang. Pening kepala. Pasal apa pening? Pasal datang. Kalau makcik duduk kat rumah rebus subi, makan kacang ubi kayu dengan kopi tak pening kepala. Kenapa aku sembah Tuhan, aku tak sayang Tuhan? Adapun faedah ilmu tasawuf itu sampai kepada martabat hak Allah Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna, yakni orang yang kenal Allah pada zahir dan batin. Lalu dalam keadaan ibadat Allahu Akbar, terleburlah panaklah bagi jasadnya, maka tertegaklah bagi rohnya. Terzahirlah bagi segala ubudiahnya, maka dicekup bagi batinnya, duduk di bawah tajalli bagi rububiyah. Maksud rububiyah, Allah yang memperlakukan ke atas batin dia. Muhammad kerja dia berjalan, Muhammad kerja dia bangun, kemudian duduk saja satu tempat. Tiba satu tempat, Jibril ambil dia, kemudian naik borak. Tiba dekat borak, sampai dekat Palestin, naik ke atas, yang itu kerja Allah.
Engkau kata juga kerja barak. Baik, kerja barak. Sampai di Sidratul Muntaha, kata Rasulullah, lajunya aku di bawah Jazbatul Rahmaniyah, ditarik oleh Tuhanku, hingga dalam keadaan aku lihat, rupa-rupanya borak tertinggal jauh di belakang aku, kata Rasulullah. Faham? Satu lapis nama dia jasad yang bakal kena baham tanah. Nak naik lepas daripada langit ni sekadar pada para malaikat. Jasad tak lepas. Kecuali ibadat itu dipergikan pada jalan rohani, pada jalan hati, maka melantunlah roh naik ke atas. Daripada roh nak pergi melepasi Sidratul Muntaha, rohani tak akan lepas. Pasal malaikat daripada nisbah rohani tak boleh lepas. Dalam rohani itu ada lagi satu di antara sir, satu lagi di antara pantulan cahaya yang dinamakan sir. Dia saja tempat berbicara dan tempat tumpah segala rahsia Allah. Itu jauh bang, kita baca-baca je dulu. Dengar-dengar je dulu bang. Bang hui, sejuk pula bang, hujan ni. Sini kurang bang, tapi sepanjang jalan tadi daripada keluar highway, subhanallah. Lebat-lebat. Melaka hujan lebat, tapi tak masuk dalam air tadahan. Melaka dah catur air. Buat dah semayang, lebay-lebay ni buat dah semayang hajat. Buat semayang hajat. Air hujan tu lebat, tapi kolam tadahan air tu tak masuk. Depan mata saya pulang balik lepas kolam tu 30 tahun. Saya nampak hujan lebat, ujung kolam sana, hujan lebat, ujung kolam. Tengah-tengah kolam tak ada. Itu Malaka, bandaraya Jebat Durhaka. Jebat tu atuk aku tu. Jebat ni Islam ke bang? Jebat ni Islam? Oi. Dia bergaduh dengan hantua sampai 7 hari 7 malam, dua-dua tak semayang ke? Oi. Hantua dengan Jebat bergaduh 7 hari 7 malam, tak semayang ke 2 ekor ni? Oi. Ke cikgu-cikgu ni kelentong kita? Ya. Jebat dengan tua. Bergaduh 7 hari 7 malam. Saya pula tanya, Jebat dengan tua ni tak semayang ke? Bergaduh sampai tak semayang. Melampau. Duk ikut. Ada 2 tempat. Satu Syekh Makam Ismail, orang Arab, datang buka. Ini cerita sejarah lah ni. Sampai orang museum marahkan aku lah. Ada ustaz main-mainkan sejarah. Aku tak main-mainkan, aku tanya betul. Bila dia kata para miswara. Bila tanya para miswara ni nama dia adalah nama yang termaktub, yang terukir dalam kuil Hindu yang tertua di India. Yang dah buka Melaka. Dia duduk tepi pantai, dia tengok anjing kena kejau, sang kancil kena kejau kan anjing. Faham? Kau dengar tak sejarah? Lalu sang kancil yang kecil ni tergajangkan 3 ekor anjing. Cikgu ni ngajukkan dialog. Para miswara bertanya, apakah nama binatang tu? Saya kata salah. Para miswara tak cakap macam tu. Dia bercakap, itu binatang apa nama? Pasal dia Indi. Mana boleh para miswara boleh datang Melaka dah boleh pasal cakap Melaka. Dia mesti berbalik. Itu binatang kecil-kecil apa nama? Itu sang kancil. Dia kecil, dia boleh tergajang 3 ekor anjing. Jadi keputusan aku sebagai penganalisa sejarah, aku buatlah satu keputusan. Sang kancil ni binatang yang kecil. Tapi bila kau tangkap, dia tipu. Mulut dia berbuih, buat mati. Kau pernah tengok sang kancil ni? Pernah? Sang kancil memang perangai dia. Tahu saya selalu tempat saya pada. Kalau tuan-tuan pasang perangkap, bila dah masuk perangkap, bila tuan-tuan tangkap dia putihkan mata dia buihkan mulut dia. Tuan-tuan pun ingat dah mati. Tuan-tuan pun baling, dia pun pusing, tertipu. Dia akan. Mana nak bagi tahu orang Melaka ni kecil-kecil tapi kuat menipu. Kuat menipu. Macam sang kancil lah. Itu sejarah lah. Orang kata sejarah. Aku dengar cakap sejarah. Tak pasal-pasal. Pergi hang lipu, ambil air, ambil berkat, ambil kau. Pergi pangkam hantua, ambil bawa botol, ambil air, buat berkat. Makan hantua. Kalau hari Sabtu Ahad ni, dalam pergi tu duit shilling je, penuh.
khurapat-urapat. Yang pelik tu, pelancong balik hari Ahad, hari Senin, hang tua dah pungut, dah hilang. Faham? Weh. Ini kisah benar ni. Bukan cerita dongeng-dongeng. Kampung saya sebelah dengan pergi hang tua. Maknanya duit siling banyak. Tiba-tiba hal keadaan hari Ahad. Rupanya hang tua balik pergi dia, mandi hari Ahad. Dikutip-kutip duit tu, dah tak ada lagi. Kalau tuan-tuan pergi Bandar Ilir tu, satu nama orang nama Karamat Portugis. Dia 4 segi lebih kurang 2 kali meja ni. Dia punya lubang bawah, atas dia jejaring, bawah dia lubang. Lubang 4 segi macam lubang kubur. Kalau tuan-tuan pergi hari Ahad, maksudnya di penghujung hari Ahad pukul 6 petang, duit dolar, duit di Singapura, beratus-ratus dalam tu bang. Hari Senin, Portugis tu balik, lalu bawah tanah, dia hilang balik. Nak cerita jalan tauhid ni pun tak selesai lagi. Nak cerita bab yang jauh-jauh lagi. Nak buat macam mana? Allahu Akbar. Sihat. Penat budak umur sampai 17 tahun. Dah habis 17 tahun, tingkatan 5. Tanya anak fardu ain tak selesailah. Kalau yang tak sekolah agama lah, takkan selesai anak umur 17 tahun fardu ain. Habiskan ayat tu habis. Saya cek nokta tak jumpa. Mana kali jumpa tak jumpa aku berhenti. Faedah ilmu ini adalah keadaan kata makrifat mengenalkan akan Allah Ta'ala. Baik. Saya faham makrifat zahiri tu. Zahir. Lebay ni semayang, lepak lepuk dia semayang. Semayanglah. Bila dia semayang. Yang dikatakan makrifat, kadar mana dia mengenal ketuhanan. Sebab tu Tuhan marah manusia ni, Tuhan kata, wa ma qadaru haqqa qadri. Sebenarnya kau kenal Tuhan tak cukup kenal. Dan kau takut Tuhan tak cukup takut. Ni contoh tau. Kalau dekat Melaka ni dia kahwinkan anak. Lepas dia kahwinkan anak 5 hari sebelum kahwin tu dia dah kumpul dah air tapai dulu. Ni Melaka 70-an 80-an. Dia kumpul air tapai. Dah kumpul air tapai tu malam tu besok lepas nikah kahwin dan solat habis majlis, dia pun minum air tapai buat joget lambak. Istilah orang Melaka joget lambak. Joget lambak tu maksudnya joget tu tak tersusun. Melambak lambak. Apa tidak air tapai dah 2 betul tepayan. Dia berjoget main makan. Nak ceritakan pada tuan-tuan, majlis perkahwinan yang dibuat tu oleh seorang Pak Haji. Dah 60 tahun dia sembahyang. Dah 5 kali pergi umrah, sampai unta pun dah naik menyampah tengok muka dia. Kemudian ni pula pergi haji dah 2-3 kali. Ni contohlah. Baik, ni contoh cerita urusan zahir Pak Rifat. Agak-agak soalan dia nak cerita Pak Haji ni tak tahu ke hukum haram dalam keadaan mengadakan joget lambak, mabuk air tapai, campur laki-laki perempuan. Dia tahu. Dia tahu lah, semua orang tahu. Budak tak sekolah pun tahu hukum tu. Persoalan yang nak bahagikan makrifat ni apa dia? Kenapa Pak Haji tu dia boleh biarkan orang buat maksiat kat rumah dia? Dia boleh buat hal keadaan benda-benda berharam dalam bentuk begitu. Dia boleh buat begini dekat rumah majlis perkahwinan. Yang ini jawapan. Kadar itulah yang dia faham tentang Tuhan. Kadar itulah yang dikenal tentang Tuhan. Habis jawab. Menandakan dia tak cukup ke? Tak cukup kenal. Tak payah ceritalah Ustaz apa hukum joget lambak? Haram. Apa hukum di antara muzik lentam-lentum? Haram. Apa hukum joget laki-laki perempuan? Haram. Yang bukan muhrim lah. Kalau laki bini boleh. Balikkan kau buka muzik, joget kat dapur. Tak salah. Bila tak ada apa hukum dia kat dalam buka aurat? Haram. Semua orang haram. Dalam kitab ni kita tak bahas haram. Kalau tengok rumah orang tu boleh buat lagi majlis-majlis maksiat, tengok siapa tuan rumah. Orang dah 60 tahun. Sujud dah puluh ribu kali. Rokok dah puluh ribu kali. Baca Fatihah dah puluh ribu kali. Hal keadaan semayang dah banyak berpuluh-puluh rakaat. Beratus-ratus ribu-ribu rakaat. Hal keadaan. Tetapi kadar bila di mana dia melakukan maksiat, kadar itulah yang dipaham Tuhan. Kadar itulah yang dikenal Tuhan. Habis jawapan. Faham? Akan senang je. Bila tengok Pak Haji tu buat joget lambak, cakap, macam itu dia faham Tuhan. Macam itu rupanya dia faham Tuhan. Maknanya time ibadat, time maksiat. Besok taubat balik. Faham? Jenis faham macam tu. Ada orang jenis faham macam tu. Orang Melayu ni bang, pakai tafsir. Dia kata kau tak semayang tak apa.
Besok sekali kau pergi Mekah, kau qada zuhur sekali, maknanya 100,000 zuhur kau qada. Bila lah Allah Ta'ala lantik dia juru audit bagian pahala pun tak tahu lah bayar apa ni. Kalau kau tinggal sembahyang zuhur 50 tahun, kat berapa 10 tahun, 20 tahun, besok kau pergi depan Mekah, kau qada sembahyang zuhur, pasal sekali sembahyang di Mekah ganjaran dia 100,000. Mudah orang macam tu. Baik jadi macam tak mudah. Satu hari puasa dapat 10 pahala. Satu bulan puasa 30 hari. Puasa 3 hari memanai 30. Lengkap satu Ni contoh tau. Bukan aku suruh buat macam tu. Orang nak ambil faham macam. Budak sekolah menengah ikut tablet. Dia ikut tablet. Tablet kata siapa semayang satu berjemaah di masjid dapat 27. Dia kesemayang satu kali. Lepas tu dia kencing 26 kali dia kencing dia tak semayang. Pasal pahala dia dah dapat 20 tu. Ini juru audit Tuhan. Dia tukang kira dia tukang kira pahala. Faham? Baik. Ringkas, last, penutup. Tengok orang semayang. Allahu Akbar. Dia angkat takbir tu, bergegar malaikat atas langit. Lepas tu mata dia melilau. Bismillah. Lembik je. Dia macam kena aid je. Mahal dia orang. Lepas tu dia hentam bengkok. Baca tidak. Dia tengok kuku dia yang terjongkit tu. Sami'allah. Lepas tu dia sujud. Dia entah mencungap dalam sujud. Allahu Akbar. Lepas tu dia entah termenung sekejap. Dia tu tahiyat akhir. Mulut pun tak mengambil diam. Tiba-tiba jari terjongkit je. Ilallah. Termenung. Mengantuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selesai. Jangan hukum orang. Cara dia semayang, begitu cara dia pegang dan dia kenal tu Tuhan. Itu dia pun. Kalau macam itu cara dia semayang, menandakan tak cukup lagi dia kenal tu Tuhan. Itu je pun. Jangan hukum haram, halal, haram jadah. Jangan. Tasawuf tak hukum macam tu. Tasawuf dihukum macam mana faham kau dengan tu? Dengan faham dengan Tuhan. Kalau contoh, Allah paling laknat, paling besar di antara laknat yang Allah murka pada manusia, orang yang terbabit riba. Dia tu semayang, rajin pergi masjid. Tapi dia pinjam alung. Jangan kata haram. Semua orang dah tahu halal haram. Oh gitu faham dia. Dia kenal Tuhan macam tu. Bila dah tak ada duit, dia boleh langgau hukum tu. Itu contoh. Faham? Payah bang Halo bang, buku 9. Kitab ni pun memang tak ada nokta. Tunggu yang baca hilang nafas baru berhenti. Dan ada pun faedah ilmu tasawuf itu sampai kepada makrifat hak Allah Ta'ala sebagai makrifat yang sempurna. InsyaAllah kalau ada umur kita jumpa ada pun kelebihan ilmu tasawuf. Ya bang berapa baris baca bang? 6 baris. Sebulan sekali baca 6 baris. Nak ngambil kitab ni mahu 9 tahun, 10 tahun. Silap-silap yang baca khatam dulu, kitab khatamku. Okay. Kalau kita baca, pasal tasawuf, Tuan Husin, Tuan Nasir ni dia matan. Matan ni maksud dia ceritakan matan ringkasnya. Maka wajib orang yang mengajar, yang muzakarah kitab ni mesti bagi penerangan yang jelas. Kalau tidak, orang salah anggap tentang tasawuf. Kalau ngajar Syairul Salikin, dia dah siap syarah, senang. Yang ini matan dia. Matan dia. Saya pernah mengajar seminggu sekali bang. Habiskan dia ni 7 tahun. Yang abang ni sebulan sekali. Sekali baca 4 baris, agak-agak apa tahun bang? Syairul Salikin. Ya? Dia ada 4 juzuk. Saya baca juzuk 3, juzuk 4 bang. Seminggu sekali. Dia habis 12 tahun bang. 12 tahun. Kalau saya baca 4 juzuk tu, 24 tahun. Ada masjid kata, Ustaz, saya nak minta baca Syairul Salikin. Engkau baca, aku dengar. Aku nak baca, tak ada dia daripada dia. Syairul Salikin. Tapi kalau engkau ikutlah, pada saya lah. Saya ni Syairul Salikin, baik Ikram Bimandian, Ibn Antailah, sebelum 3 Raslan. Kalau saya baca kitab ni, kadang-kadang saya selitkan. Semua ada dalam Syairul Salikin saya masukkan. Saya rumuskan kat sini. Tapi dia lambat habis lah bang. Tak tahu bila habis. Saya dah 56 ni bang.
Umur saya 56. Kalau jangka masa ngikut-ngikut tak sampai. Imam Syafi'i pun 55. Imam Syafi'i pun 55. Ulama Imam Nawawi pun semua 50 lebih bang. Lagi kau mengajar bab ketuhanan, lagi cepat mati. Pasal ilmu ni Tuhan nak habiskan. Biqabdil ulama, biqabdil ilmu. Bahal keadaan mula-mula Allah Ta'ala kata ilmu-ilmu kerohanian begini Allah akan tarik hingga tak ada orang membicarakan. Bagaimana Allah tarik? Biqabdil ilmi. Bagaimana Allah tarik ilmu tu? Biqabdil ulama. Dia akan tarik ulama satu-satu yang pakar dalam bidang ni, dia akan tarik. Akhirnya jumpalah ustaz-ustaz balik. Kita belajar hidup ni kena sabar, pakcik. Apa-apa jadi sabar. Ya? Apa gini-gini sabar. Cakap biasa je lah maksudnya. Roh tentang tu dia tak ada. Okey banget. Doa-doa kalau bang bersama-sama ada keberkatan umur atau sebagainya. Kitab ni pun nipis saja bang. Saya mengaji kitab ni, saya mengaji dekat tuan kitab ni. Bapa ni Tuan Husin, Tuan Nasir, pokok sena Kepala Batas Kedah. Anak dia Haji Ahmad Tuan Husin di Pondok Pokok Sena Kepala Batas Seberang-Perai. Saya di Seberang-Perai sama dengan arwah adik saya 6 tahun di sana. Masa tu Haji Ahmad Tuan Husin tak ada lagi dah. Yang ada anak dia Haji Ali Haji Ahmad. Yang ada lagi dah setakat tu. Saya berjelajah, saya mengajar di Muau, Johor. Di Muau, Johor, saya mengajar di Johor. Kuliah umum ni. Saya jumpa satu orang tua, umur dia 89 tahun. Orang warak, bila saya berbual dengan dia, dia antara orang selatan yang sempat tadah kitab dengan Tuan Ahmad Tuan Husin. Ada 3-4 orang anak murid Haji Ahmad Tuan Husin ni, di Melaka yang umur dah 90 lebih, 90 lebih. Kalau ngikut Haji Ahmad Tuan Husin, Tuan Nasir ni, dia pernah sampai pondok Haji Ahmad Tuan Husin ni, pernah sampai di Melaka, buat satu pondok di Alur Gajah. Bila tak hidup lagi dah tuan-tuan. Ya. Mengajilah tuan-tuan. Kalau orang tanya apa petanda taubat itu diterima, salah satu petanda taubat itu diterima, semakin umurnya bertambah, makin sibuk dia dengan istighal dengan majlis ilmu. Petanda taubat diterima. Kita makin tua makin sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Datang je bang, tak payah. Telinga tak payah buat kitab, tak apa. Telinga je bawa. Time kuliah kan tidurlah tak apa. Pasal yang nak dengar telinga bukan mata, kejam. Pasal saya bercakap dia masuk ke telinga. Maksudnya saya kalau tengah kuliah orang tidur saya tak marah. Pasal bercakap masuk ke telinga. Pasal bukan bercakap masuk kat mata. Faham? Dia kejam. Dia berdekor pun tak apa, buka hidung tak apa. Pasal kuliah masuk kat telinga. Tok Kenali tuan-tuan, Tok Kenali Kelantan, dia mengaji dengan anak murid dengan orang-orang luar negara tuan-tuan, bukan orang Malaysia, dia Mekah. Dia tengah-tengah mengaji itu tiba-tiba dia tertidur. Malam dia tertidur tapi berbunyi tidur dia. Lalu ulama-ulama daripada Afrika, daripada India, dunia punya ulama tertawakan dia. Kata tok guru dia, jangan kamu tertawakan kepada Syekh Yusuf. Tutup mata zahirnya tapi celik pada mata batin dia. Itu kelebihan Tok Kenali tuan-tuan. Kelantan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya wa alsanatana min al-kadhib wa a'yunana min al-khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatan a'yunin wa ma tufi as-sudur ya hannan ya mannan qawi lana al-iman. Allahumma yahina al-alamin ya mujib as-sa'ilin hamdana min rashadan wa sadana yaqina rabbana jammil lana bil 'ilmin wahdina dunya wa dina. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka nabna wa ilaykal masir. Allahumma arhamna fil qubur warhamna fin nushur warhamna inna as-sirat wa asimna حسابا يسيرا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم انا نسألك توبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية واسبابها وصلى الله على سيدنا محمد بن الأمي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.